Okey. Kita akan mulakan dengan kitab ini. Jadi untuk maklumannya bahawa kuliah kita di sini akan pada hari inilah, pada hari Sabtu malam Ahad, yang mana kita akan baca kitab ini. Dan sebelum kita masuk kepada kitab ini namanya Pati, ya. Dia mengkhulasahkan kepada kitab asal namanya Faridatul Faraid. Kitab asal Faridatul Faraid, yang mana kitab Faridatul Faraid orang kita panggil kitab Faridah. Kitab Faridah, bukan tiga abdu tu, Faridah, Rashidah, jazakallah khair. Yang tu Faridah, pergi dah. Ini Faridah bukan nama orang. Faridatul Faraid, Faridatul Al-Faraid, permata ulung. Permata yang unggul dan ulung. Pada maknanya begitu. Karangan siapa? Kitab asal tu dia karangan Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Tuang asal ni, bukan kitab ni. Kitab ini pengarangnya Haji Ni Abdullah Al-Jambui. Al-Jambui, macam gitulah, Jambu di Patani. Al-Jambui, ditulis Jambu, Jambu. Itu biasalah, kena mengaji kita kena ada silap ke apa, kita bakilah. Al-Jambui. Jadi kitab asal tu Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Kita panggil Syekh Ahmad. Syekh Ahmad Al-Fatani satu ulama yang terkenal sangatlah dalam tanah Melayu kita ini. Kalau kita boleh sebut sikitlah biodata beliau ini. Lahir pada malam Jumaat 5 Syaban tahun 1272 Hijrah, bersamaan 10 April tahun 1856. 1856. Berapa tahun lah kita ni? Kat 200 lebih tak? 1856 di kampung Jambu, Fatani. Jadi asal usul titih dia itu daripada ulama yang terkenal lah. Ada susuk galuh daripada para ulama, silsilahnya daripada ayah dia, cucu kepada ayah dia tersendiri ulama. Nampak? Jadi keturunan ulama dia ni. Keturunan ulama dia ni. Saya baca rikah lah, kalau berkaitan Syekh Ahmad ni, orang buat kajian tentang saksiah dan juga diri beliau ni. Bahkan ada yang buat seminar dan juga membincangkan tentang kehebatan ilmu. Dia ulama pertama yang masuk ke Universiti Al-Azhar daripada tanah Melayu kita. Yang mana ulama menceritakan tentang kehebatan ilmu beliau ni. Dia menghimpunkan banyak ilmu. Dia bukan sekadar ilmu. Ulama-ulama dulu pada diri seorang tu ada banyak ilmu. Ilmu agama tu maklum dah lah. Tetapi ilmu fardu ain lain, fardu ain yang lain atau fardu kifayah yang lain. Ilmu fardu kifayah yang lain, kita kata ilmu apa? Sains, matematik, astronomi dia pandai. Ilmu perubatan dia pandai. Dia pergi belajar di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, pergi belajar di Baitul Maqdis dengan ulama terkenal daripada Kabul. Jadi beliau ni menghimpunkan banyak. Bahkan dikatakan tidak kurang daripada 47 ilmu yang ada pada Syekh Ahmad Al-Fatani ni. Jadi dia dari kecil duduk di Mekah, belajar daripada syekh-syekh di Mekah. Antaranya yang disebut ialah Mufti Mekah Syekh Zaini Dahlan, dan juga Syekh
Abu Bakar Syata, pengarang I'anatul Talibin tu, kitab hasyiah kepada Fathul Mu'in. Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah, dan beberapa orang, Abdul Rahman Al-Kabuli, itu ulama dalam bidang perubatan. Dah banyak lagi lah ilmu-ilmu yang ada pada diri Syekh Ahmad Fatani, dan dia orang yang amat pandai dalam bahasa Arab. Dia juga ulama yang tahqiq, dia ilmu tahqiq manuskrip ni, dia panggil ilmu, kita panggil kajian manuskrip ni. Dia antara orang yang awal melihat kepada nuskhah-nuskhah di tanah Melayu kita. Jadi kitab yang ditinggal sangat banyak, bahkan diiktiraf oleh gurunya dan diiktiraf oleh ulama. Jadi ilmu yang disampaikan oleh beliau ni disampaikan pula oleh murid-murid beliau, disampaikan kepada seterusnya guru tu guru-guru, sehinggalah sampai kepada kita. Jadi ini satu ilmu dan juga tradisi ilmu yang patut kita kekalkan. Sebab itu antara sebab kita pilih kitab ni. Apatah lagi kita nak memperkenalkanlah kepada tulisan ulama-ulama kita ini, supaya generasi akan datang akan kenal. Dia tidak akan luput di telang zaman. Mungkin orang tak kenal dah, mungkin kita baru dengar nama Syekh Ahmad dah. Padahal beliau ni seorang tokoh Syekhul Islam, orang yang dilantik oleh kerajaan Osmaniyah, dan memegang banyak jawatan, dan menjadi rujukan kepada para ulama. Bahkan murid beliau yang kita kenal lah, siapa? Tok Kenali. Jadi sedikit berkaitan dengan Syekh Ahmad ini, saya pun tak mau ambil masa panjang lah. Karya dia, kitab akidahnya, kitab Faridah, Hadiqatul Azhar, Fatawa Al-Fataniyah, banyak lagi. Dan karya bahasa Arab pun ada dalam ilmu Nahu. Ilmu Nahu ni maknanya kitab dia ni menjadi rujukan orang Arab belajar Nahu. Orang Melayu kita ajuk tulis karangan tentang tata bahasa, grammar bahasa Arab, orang Arab belajar. Apa tak? Tashil Nailul Amani. Okay. Dan banyak lagi lah. Itu asal kepada kitab Faridatul Faraid. Boleh tengoklah dalam sumber-sumber yang lain menceritakan tentang Syekh Ahmad Fatani. Cerita sangat banyak lah. Macam mana Tok Kenali cerita pasal kehebatan dia, macam mana ulama-ulama cerita kehebatannya di Azhar, kehebatannya di Mekah. Jadi pada diri dia itu, Syekh Ahmad ini memang maklum dah. Bila Syekh Ahmad kata, maknanya kita kena ambil perhatian bila dia sebut terutamanya beberapa masalah yang berkaitan dengan tanah Melayu kita. Sebab agama ni dia sesuai pada setiap zaman dan masa. Dan ada situasi-situasi, contoh urus tempat. Siapa yang tahu? Ulama setempat yang tahu. Nampak tak? Ulama setempat yang tahu. Sebab itu kadang-kadang orang yang pergi belajar luar negara, kalau dia tidak ada ilmu tentang kearifan tempatan, dia panggil ilmu tentang situasi bi'ah tempatan, mungkin dia akan balik, dia buat benda yang bercanggah dengan masyarakat. Ni kan jadi baloh ni, menyebabkan balik menjadi satu sebab baloh dalam masyarakat. Jadi itu semua benda yang tidak sesuai dan tidak wajar lah. Sebab itu kita kena ada juga pengetahuan tentang ilmu setempat. Okay. Jadi Syekh Wa Ahmad Al-Fatani ini wafat pada malam Rabu tanggal 11 Zulhijjah tahun 1325 bersamaan 14 Januari tahun 1908. Ditanam di perkuburan Ma'la di Mekah. Perkuburan Ma'la di Mekah. Cikgu pergi dah tak? Pergi ni. Ya, betul lah.
Ramai yang ditanam di sana. Dia pun tak tahulah, dia tak tanda. Okey, baik. Jadi kitab asal tu Faridah. Kitab Faridah ni memang banyak diajar kan, dan saya sendiri pun diberi taklim untuk mengajar kitab ni. Tapi Pati Faridah ini direngkas. Dia ringkasan kepada kitab Faridatul Faraid. Sekarang kita masuk pula, tengok kepada manaqib Tuan Guru Haji Nik Abdullah ni, pengarang kitab ni. Okey. Ada hak Jawi tak? Saya kerana ada hak Umi ni, tak apalah rasa nak baca Jawi kot rasa. Tak apa, ni sama je. Sama saja. Tak ada beza pun, sama saja. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu manaqib. Manaqib tu apa dia? Ialah kita kata biodata. Biodata Tuan Guru Haji Nik Abdullah. Katanya Tuan Guru Haji Nik Abdullah bin Haji Nikmat Al-Jambui. Itu Al-Jambui. Baca gitu lah. Beranak di kampung Jambu, Jambui, tahun 1333 Hijriah. Berusia sebanyak 60 tahun. Maknanya umur dia 60 tahun. Beliau meninggal dunia ke alam baqa. Meninggal dunia ke mana? Ke alam baqa, alam kekal, pada hari Ahad tanggal ke-26 Rejab tahun 1392 Hijriah. Beliau mulai belajar di pondok almarhum Tuan Guru pondok almarhum Tuan Guru Tok Raja Haji Jambu. Tok Raja. Terkenal lah ni, pondok Tok Raja di Tani. Beliau berumur berapa tu? Berapa tahun tu? Sini tak ada. Tak ada tulis tak? Tak ada tulis sini. Beliau berumur berapa tahun tu? Dia musafir ke Kelantan untuk melanjutkan pelajarannya di Kota Baru. Tinggal di sana selama 15 tahun, belajar dan mengajar sebagai memenuhi seruan pepatah. Pepatah yang berkata, yakni pepatah yang berkata, belajar sambil berkhidmat. Belajar satu, sambil belajar tu khidmat dengan mengajar, khidmat kepada guru, khidmat pada masyarakat. Jadi ilmu ini dia akan jadi masuk dengan cara mengajar. Tak begitulah tak? Ya, orang bahagian pendidikan guru, makna dia belajar dan mengajar itu, dia akan jadi ilmu tu jadi kejap, jadi masuk. Beliau seorang yang yang tetap dan mempunyai cita-cita tinggi. Yang tetap dan mempunyai cita-cita tinggi. Tidak merasai puas hati apa yang dikurniai Allah Subhanahu wa taala. Tak padang dia, tak cukup dengan apa yang ada itu. Jadi sini kalau tengok tadi, saya ada nuskah yang satu lagi ni, dia pergi musafir ke Kelantan tu umur 7 tahun. Sini tak tulis tu. Jadi umur 7 tahun. Beliau berumur 7 tahun musafir ke Kelantan. Musafir ke Kelantan. Sini dia terjemah aktif tak? Apa nama dia terjemah tetap. Ni kalau dalam ikut ni aktif. Hak Jawi waktu kena tengok ni. Sini dia terjemah seorang yang tetap.
Hak dalam hak Jawi ni seorang yang aktif. Sebab alif kaf ta pa, seorang yang aktif. Jadi sini dia tulis tetap. Tu penting muqabalah ni. Ni kitab Melayu kita, wak Arab pun sama. Jadi beliau seorang yang aktif. Gitu. Bukan tetap tu. Dan mempunyai cita-cita tinggi, tidak merasai puas hati apa yang dikurniai Allah Subhanahu wa taala. Terus musafir pula, dak padang. Rasa duk belajar di kota baru tu dak padang. Terus musafir pula ke kota suci Mekah Al-Mukarramah. Bermukim di Mekah Al-Mukarramah selama 14 tahun. Berulang alik di antara para alim ulama di Masjidil Haram dan guru-guru yang berada di Mekah Al-Mukarramah waktu itu. Jadi beliau ni itulah adab pelajar ni. Dia kadang-kadang dia perlu kepada mujahadah. Tak, sekolah pun sama. Sekolah pergi pagi 7:30 tak, balik tengah hari ataupun petang tak. Tapi ilmu agama ni ulama-ulama tu belajar habis bila? Habis sampai ke tidur. Sampai ke tidur. Imam Nawawi rahimahullah sehari 12 kitab, 12 mata pelajaran yang dia baca dengan guru dia. Baca dengan guru dia. Tak boleh zaman sekarang ni. Zaman sekarang senang je. Nak keluar fatwa, keluar tu, tengok YouTube, tengok Facebook, tiba-tiba boleh jadi buat laman web, buat page, dia pula keluar fatwa. Dia pula jadi mufti. Dia pula orang jadi tok guru pula. Padahal belajarnya dengan cara ekspres. Dia memang kena ambil masa, ambil masa. Okey. Beliau pulang ke tanah air pusaka ibunda yang dicintai dengan jalan darat melalui Pakistan, India dan Pulau Pinang. Jala, ya, lepas tu pergi ke Yala. Pok ikut jalan darat ni. Ikut jalan darat. Maknanya dak naik kot jalan darat. Pulau Pinang, kemudian Yala. Jala tu Yala. Setelah ditulis benda situ. Yala. Setelah sampai ke tanah air, beliau membuka pondok di kampung Nibung Baru Yala. Beliau berkhidmat di pondok tersebut sebagai guru selama 24 tahun. Keadaan masa terpaksa beliau berhenti mengajar di tengah-tengah tahun itu mengikut aliran zaman pada tahun 1388 Hijriah. Jadi apa nama ni, tengah-tengah tahun tu terpaksa berhenti mengajar sekejap lah. Dan beliau mula mengajar kembali dengan mendirikan sebuah sekolah bernama Darul Ulum Nibung Baru Yala. Sekolah beliau tetap berjalan maju jaya dengan giat diusaha oleh anak-anaknya dan kerjasama dari ahli keluarga kampung Nibung Baru Yala. Ni cerita ni apa nama ni, tuang kitab kita ni dak, makna kurung lepas lah. Kurung lepas tahun 1900 lebih ni. Okay, jasa-jasa beliau. Jasa-jasa beliau. Beliau adalah seorang yang cergas di dalam membina kemajuan kampung, tempat dan tuan-tuan sekalian dapat menyaksikan dengan sendiri jalan lalu lintas dari Yala ke kampung Nibung Baru. Dia ni orang, dia bila berpondok zaman dulu, macam mana pengangkutan? Tak payah.
Jadi dia usahakan macam mana nak biar ada kemudahan daripada kampung Yala tu daripada Yala ke kampung Ibu Baru tu. Jasa dia juga tu. Dan ke tempat-tempat lain bersambung. Dan beliau mempunyai beberapa buah buku hasil dari karangannya, setengah daripadanya iaitu Parti Faridah kita ni. Kemudian Parti Musalli. Kitab Musalli. Kitab Musalli ni kitab fiqh berkaitan hukum semayang. Kemudian kitab cara-cara hendak mengerjakan haji ke Baitillah Al-Haram. Untuk mengingat jasa beliau, harapan dari ahli keluarganya kepada siapa-siapa yang membaca kitab-kitab karangannya, hendaklah membaca sepatah Al-Fatihah hadiah kepada ruhnya. Wallahu waliyut taufiq. Allah lah yang menguruskan dan memberi taufik kepada sesiapa yang kendaki. Ni keluarga Tuan Guru Haji ni Abdullah sendiri. Jadi dia minta kita baca kitab dia ni, minta kita sedekahkan Fatihah kepada Haji ni Abdullah Al-Jambui ni. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada beliau kerahmatan dan memberi kepada beliau kedudukan yang tinggi bersama para kekasih-kekasih Allah, dan memberi kepada kita manfaat dengan bacanya kita kitab beliau ini, dengan dan juga niat-niat yang baik. Wa fi kulli niyatin salihah syai'un lillah. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kitab baru kita ini, mula-mula dia tak isi kandungan. Mula-mula tak isi kandungan. Kalau hak cetakkan hak asal Jawi ni tak ada. Dia mula-mula tu dia terus kepada apa? Terus kepada muka depan ni lah, muka depan kitab ni. Muka depan kitab ni. Jadi hak Jawi ni depan ni tulis Parti Faridatul Faraid oleh qalam. Oleh qalam ni makna tulisan. Tulisan siapa? Haji ni Abdullah Ahmad Al-Jambui, Darul Ulum Nibung Baharu, Yala, Thailand. Parti Faridah, Faridatul Faraid. Ni pun cetakkan pun salah. Nampak tak? Dia kata sini tak tulis sini tak. Sini tak tulis. Kalau kitab hak asal ni dia tulis. Dia tulis apa sini? Dia kata Parti Faridatul Faraid ini mengandungi sekalian masalah Faridatul Faraid. Makna hak kita baca ni, dia parti makna khulasah. Dia mengandungi masalah yang disebut dalam kitab Faridah. Bahkan dia kata mengandungi sekalian. Sekalian. Bermakna kalau mengaji ini sama juga dengan mengaji Faridatul Faraid. Kerana mengaji hak ni sama macam ngaji kitab asal. Kata dia lah. Tapi kitab asal ni dia ada istimewa, kitab hak asal. Nampak tak? Dia ada ruh Syekh Ahmad tu sendiri. Dia ada bahasa dan juga bagaimana apa nama ni, selita ilmu-ilmu Syekh Ahmad tu ada dalam tu. Tapi dari segi akidah tu, Parti Faridah ni boleh kita kata asal lah. Dalam pengajian kita nak tahu, nak kenal tentang fardu ain berkaitan dengan akidah. Dia kata kalau mengaji ini sama juga dengan mengaji Faridatul Faraid, tetapi parti ini mudah. Jadi buat mudah lah, buat mudah. Buat Faridah ni dia kena ia uslub kitab lama. Dia jawi juga, tetapi dia perlu kepada huraian uslub dia. Okey. Lepas tu hak saya ni dia letak dulu, kita panggil apa? Peringatan sini. Sebelum membaca hendaklah didahului pada membaiki. Dia ada lebih kurang sebelah tepat kena baiki dalam ni. Dah saya takkan. Hak ni tengok lagi lah. Kalau dia baiki dah, baiki lah. Apa tak? Kalau tak maknanya ketu. Maknanya kalau hak kitab Jawi ni
Kena baiki dulu. Ada sebelah tepat ni, dia bagi dah bilangan 1, hak salah mana, hak betul mana. Baris muka 2, baris sebelah. Muka 2, baris sebelah. Jadi kita boleh tengok sini sebab tak sama. Ni hak Jawi ni, muka 2, baris sebelah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dengan mukjizat dibetulkan dengan terang mukjizat. Jadi ada yang dibaiki situ. Jadi kita yang mempunyai kitab Jawi ni kena buat dulu review semua ni, tengok pada setiap daripada helaian tu baiki dulu. Supaya baca kat gini tak lekat. Nampak tak? Baca tu tidak lekat. Kalau ada salah kan tak salah faham jadi. Okey. Kemudian kata pengarang rahimah, kita masuk dulu kepada khutbah. Khutbah kitab. Khutbatul kitab yang dikarang oleh Syekh pengarang kita ini, Haji Ni Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda was samawati wassalatu wassalamu ala man azharal mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi ulil hidayat. Ni pun ada silap. Dia patut kena tulis ulil hidayat. Gitu. Baru jadi dipanggil ada rima, ada sajad. Bukan aula tu. Bukan aula. Okey. Hak nak kena backinya uli. Bukan aulai tu bukan. Uli. Hamzah bagi depan. Lam tu bagi bawah. Uli al-hidayat. Ya alif ta. Ta panggil ta maftuhah, ta terbuka. Tak ada tu dah. Papan putih tak ada, papan hitam tak ada. Tak apa. Tak apa, tak payah. Mungkin lepas-lepas ni kot. Kalau guna ada hak kecil ke, senang kita tulis tak? Kalau letak sini senang kita tulis. Jadi backingnya uli al-hidayat. Dahada alif. Ya tu ya alif. Ya alif baru huruf ta. Ta buka, bukan ta sipuh. Okey. Kata dia. Ida terjemah sini. Saya terjemah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allazi khalaqal arda, yang menciptakan bumi, was samawati, dan sekalian langit. Wassalatu wassalamu, selawat dan salam, ala man azharal mu'jizati, ke atas Allah, ke atas man. Man kena pada apa? Ke atas Nabi. Azharal mu'jizati, Nabi yang menzahir Allah, menzahir akan sekalian mukjizat. Makna pada diri Nabi tu zahir mukjizat. Kena takdir gitulah. Isnad majah ni. Allah yang menzahirkan mukjizat, tapi pada diri Nabi. Nabi yang Allah Ta'ala zahirkan padanya mukjizat. Wa ala alihi, dan ke atas ahli keluarga baginda, wa ashabihi, pada sahabat baginda, ulil hidayat, yang mendapat hidayat. Kata dia, wahai bangsaku. Dia pesan ke kita ni. Pesan kepada kita, bangsa Melayu, rumpun Melayu yang bercakap dengan bahasa dia ni. Ini parti Faridatul Faraid. Selepas hamba menulis parti Muniatul Musalli, maksudnya tuan kitab kita ni buat Muniatul Musalli dulu, parti Muniatul Musalli. Muniatul Musalli ni bab fiqh berkaitan sembahyang. Jadi kitab tu diringkaskan jadi parti Muniatul Musalli. Maka setengah murid-murid hamba minta pula hamba tulis parti Faridatul Faraid. Minta tulis pula lah. Tadi fiqh, buat pula lah parti Faridatul Faraid dengan aturan dan susunan yang sama. Cara sama sebab mudah.
supaya jadi umum, lagi pula manfaat. Dapat jadi umum, jadi umum manfaat itu. Dapat umumkan manfaat kepada murid-murid sekolah dan orang-orang tua kampung-kampung. Kita ni pakat ni, tak kira ni ilmu dak, ilmu tak kira usia. Tak kira usia. Kita tak boleh ada sifat. Tak boleh dah kita cek. Kalau hok lama tu nipis lagi rasa. Nipis lagi tak ada. Tak lama nipis lagi. Cikgu tengok tak tu. Dia ada hok ni je. Kedah. Ada hok lama tu nipis lagi. Macam kita buku dak sekolah. Tapi tak apalah. Ilmu ini siapa-siapa pun kadar masing-masing. Kita belajar walaupun lanjut dah usia tua pun, kita mungkin boleh lebih lagi. Allah Ta'ala beri lebih lagi. Untuk dan orang-orang tua kampung-kampung, orang-orang tua kampung-kampung, dengan 2 buah kitab orang tua hamba yang sangat berkat itu. Mana? Kitab Muniyatul Musalli dan kitab Faridah. Kitab ni berkat. Maknanya kata sampai daripada pengarang tulis sampai sekarang orang baca lagi. Ni kata umur seorang tu panjang bila apa? Peninggalan dia tu ada. Walaupun dia mati dah. Tapi orang sebut macam hidup lagi. Tak, kita tak ambuhlah kita mati dah sebut dah. Tak ambuh itu. Biar kurang-kurangnya orang sebut molek lah. Ada juga mati sebut dah molek. Fir'aun. Fir'aun orang sebut Allah. Siapa sebut jahat macam Fir'aun? Sebut pula. Tak apa gitu. Tak. Kita nak sebut dengan sebutan yang baik. Dan kerana takut hamba masuk di bawah azab, sabda junjungan kita bermaksudnya, beliau ni tulis kitab ni kerana teringat tak ambuh jadi masuk di kalangan orang yang Nabi sebut. Dalam hadis mana? Hadis kita baca dulu. Yang bermaksudnya siapa dipinta atau ditanya akan ilmu, maka menyusupkan dia. Menyusup. Tulis mana ni? Menyusup. Susuk bahasa kita. Dia bahasa Tani ni dengan Terengganu dekat. Dekat. Bahasa Tani dengan Terengganu ni dekat. Menyusupkan dia. Itu senang. Saya ni kat Cawi. Menyusupkan dia. Tiba-tiba terjadi. Betul tak? Bukan. Menyusupkan nescaya mengkerkam. Mengkerkam akan dia oleh Allah dengan kerkam neraka. Kerkam ni apa ni? Tahu tak kerkam? Belenggu. Dia gini, kalau kuda tu orang tak di mulut. Kekang kuda. Orang panggil benda? Tak di mulut kuda. Jadi hadisnya, man sa'ala an mas'alatin fakatamaha uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Dalam satu riwayat disebut, hak ni terjemuh daripada hak tu lah. Barang siapa yang ditanya tentang satu masalah, satu ilmu, tapi dia tak jawab, fakatamaha, dia sembunyi. Orang tanya tentang ilmu, dia tak jawab, dia sembunyi. Aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Allah Ta'ala akan pakaikan di mulutnya kekang daripada kekang api neraka. Kalau kuda tu hak tak mulut tu, hak ni orang yang ditanya ilmu tak berkhabar. Bukan tak berkhabar kerana ada sebab-sebab. Tak ada sebab. Nak sembunyikan ilmu tu, hawi pakai di mulutnya kekang api neraka. Kekang api neraka. Tu. Jadi dia bimbang. Orang minta dengan dia tolong Tok Guru buat ringkasan bagi Faridah ni supaya dapat manfaat. Jadi dia ada kemampuan ada ni, dia tak buat. Takut dia, bimbang dia, termasuk daripada apa yang disebut ini. Kemudian cubalah hamba susungkan dia. Dia kata cuba susung.
tiba-tiba terjadi seperti ini. Jadi dikatanya aku cuba susung lah, tiba-tiba jadi seperti ini, jadi gini kita dia. Mudah-mudahan dengan karangan hamba, susun-susun jadilah takdir taufik Allah Ta'ala, jadilah kita ini mudah-mudahan dengan karangan-karangan hamba juga boleh menolong hamba dan ibu bapa, anak cucu hamba di akhirat kelak nanti. Jadi dia kata dengan amalan dibuat ni, buat ni bukan nak dapat kaya dengan tulis buku, nak dapat bestseller, nak dapat apa, nak dapat banyak like. Kalau zaman sekarang ni buat posting lah, nak dapat apa, dapat duit ke tak. Buat ni kenapa? Pertaruhan supaya dapat bagi dia ibu bapa, anak cucu, tolong dapat menjadi penolong di akhirat kelak. Wahai para alim ulama, kata dia besar pula, wahai para alim ulama, bila tersalah kalam hamba, dia kata kalaulah hamba salah tulis, istimewa tersalah mengecap. Mengecap. Mengecap ni, cok ni makna kita kata mengecap ni zaman dulu orang cetak dengan cok tak. Orang panggil cetak tu bukan dia cetak pering. Ada susu dicap. Ada. Salah cetak lah. Lebih dahulu hendaklah maaf kepada hamba. Minta maaf awal. Nampak kalau ada salah tu minta maaf awal dan membaiki akan dia dengan tidak tercela. Jadi kalau salah tolong baiki dan jangan cela. Itu kita beradab dengan tulisan para ulama ini. Ada salah tolong baiki. Ini soal pengarang pesan dah. Kalau ada salah tolong baiki. Baiki itu pertamanya kita tolong kepada pengarang dan kita menolong supaya sampai ilmu yang betul, sampai maklumat yang betul. Dan jangan kata kita ada niat buruk nak cela pula. Tak pandai ni. Gini pun salah ni. Tak. Kadang-kadang ia sebut awal dah. Kadang-kadang tersalah manusia. Manusia. Mana ada yang selamat kecuali para Nabi. Man zalladhi lam apa nama ni? Man zalladhi lam yasu'khat wa man lahu husna faqat. Muhammadul hadi alladhi alaihi jibrilu habat. Man dzalladhi ma sa'aqat wa man lahu husna faqat. Muhammadul hadi alladhi alaihi jibrilu habat. Siapakah orang yang tak ada salah langsung? Man dzalladhi ma sa'aqat. Siapa yang tak ada salah langsung? Wa man lahu husna faqat. Siapa orang yang ada baik saja? Muhammadul hadi alladhi, Nabi Muhammad al-hadi, al-hadi alladhi alaihi jibril habat. Nabi Muhammad lah yang mana yang memberi hidayah kepada orang-orang mukmin ini dan yang mana turun ke atasnya Sayyidina Jibril. Lain pada beliau, lain daripada para nabi, para rasul, memang ada salah, memang ada silap. Memang kesilapan itu Allah Ta'ala tak lekang daripada kita yang tidak maksum ini. Jadi salah tak ada masalah, tapi bertaubat. Jangan kekal dalam kesalahan. Jadi lepas tu dia kata dia, wassalamu ala man ittaba'al huda, dan salam sejahtera ke atas orang yang mengikut kepada hidayat petunjuk. Penyusung haji ni Abdullah Jambu, dia sendiri tulis ni. Darul Ulum di Bum Baru, Jala, Thailand, pada 12 Rabiul Awal tahun 1385 Hijrah. Jadi saya baca laju-laju ni sebab kita nak masuk pada mukadimah. InsyaAllah pada minggu akan datang. InsyaAllah. Jadi sekadar itu sajalah untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.